Hai, stop video panel. Hai. Assalamualaikum. Muzammil. Hai Syafi, Assalamualaikum. Lama tak nampak. Lama tak jumpa. Bagi kat ni. Macam kata hai tadi. Hai untuk Rashmika lah. Assalamualaikum untuk awak. Kalau Rashmika jawab kan terkejut awak. Rashmika dengan Syafiq. Syafiq kan? Syafiq. Cikgu teruskan lah kan? Kawan awak mungkin lambat sedikit. Cikgu tak nak tunggulah. Okay, kita terus masuk kepada kepada soalan ni. Okay? Okay, so hari tu kita dah jawab soalan ni kan? Ya, kat hari semalam disebutkan kedua. Okay, so kita dah jawab soalan ni. Kita masuk soalan yang seterusnya. Okay, C. Muka surat 49 tau. Surat 49 lah, kita sama balik. So, bayi Puan Aida yang berumur 10 bulan kerap mengalami batuk dan selsema. Doktor menasihati Puan Aida supaya kerap memberikan susu kepada bayinya. Okay, nampak bayi dia berumur 10 bulan lah. So, wajarkan nasihat doktor. Okay, kita kena bagi tahu dia. Kenapa ibu tersebut kena berikan susu kepada anak dia. Okay, kerana susu ibu mengandungi apa? Mengandungi apa? Nutrien. Yang okey, betul ya? Okay, nutrien. Yang bersangkut paut dengan kesihatan apa? Selain daripada nutrien. Betul nutrien? Okay. Ya, antibody. Betul. Okay. Antibody dan juga nutrien. Pandai. Okay. Antibody dan juga nutrien. Siapa ni? Syahid. So, antibody dan juga nutrien. Okay. Ini antibody. Okay. Dan juga nutrien. Okay, pandai. Okay. So, susu ibu mengandungi antibody dan juga nutrien yang mampu, apa antibody dan juga nutrien ni boleh buat kepada bayi tersebut? Apa bayi dari penyakit seperti selsema batuk. Dia betul, melindungi, okey? Melindungi. Okay, melindungi bayi daripada penyakit seperti selsema batuk dan juga cirit-birit. Okay, yang baru masuk, cikgu baru je start. Okay, ini muka surat 49. Kita sambung daripada minggu lepas. Muka surat 49. Ini siapa? Khairul Syahid kan? Khairul dengan Syahid kan baru masuk. Okay. Okay, seterusnya. Nombor 5. Kita pergi soalan nombor 5 pula. Okay, tandakan right pada kepentingan imunisasi. Okay, imunisasi tu apa? Maksud apakah kepentingan dia? Imunisasi tujuan dia untuk mencegah badan daripada dapat penyakit. Itu maksud imunisasi.
Okay, so apa kepentingan imunisasi? Untuk mencegah penyakit daripada yang disebabkan oleh bakteria dan juga protozoa tertentu. Adakah itu? Adakah 5A jawapan dia? Untuk mencegah penyakit yang disebabkan oleh bakteria dan juga protozoa tertentu. Imunisasi. Dia imunisasi badan kita untuk bukan mencegah penyakit. Dia untuk lagi satu kejap, bakteria dan protozoa. Kepentingan imunisasi. Wah, ini sekejap. Kita tengok sekejap. Kita tengok dulu sekejap. A tu KLV sekejap. B untuk mengurangkan atau membasmikan sesetengah penyakit berjangkit di negara kita. Imunisasi badan tujuan dia untuk imunisasi. Sekejap Imunisasi keimunan. Kita imun dengan bakteria ke ataupun penyakit berjangkit. Ayat dia keliru je. Untuk mencegah penyakit-penyakit bahaya daripada tersebar. Kepentingan imunisasi. Imunisasi. Yang kita belajar imunisasi adalah keimunan aktif dan juga pasif kan? So untuk keimunan aktif dan juga pasif kita ambil sumber luar ataupun kita ambil sumber tersebut untuk naikkan lagi kita punya antibody badan kan? So tu disebabkan oleh bakteria dan protozoa untuk mengurangkan atau membasmikan setengah penyakit. Untuk mencegah bakteria dan juga protozoa. Bukan. Jawapan A bukan. Kita bukan nak mencegah bakteria dan protozoa. Kita nak mencegah penyakit disebabkan oleh virus dan juga protozoa dengan bakteria. Kita makan ubat saja. Ini imun. Imun tu maksudnya kita punya badan dah boleh halang daripada penyakit tersebut. So A kurang tepat. Boleh faham? Yang paling tepat adalah B, untuk mengurangkan atau membasmikan terus setengah penyakit berjangkit di negara kita. Tapi kalau berjangkit, yalah berjangkit lah. Macam coronavirus ni kan berjangkit. Okay, so B jawapan dia B. Okay, A salah. Bukan mencegah. Kita bukan nak mencegah. Mencegah tu maksud dia kalau kita cegah dia, kita hanya dapat cegah time tu je. Lepas tu nanti kalau ada lagi penyakit tersebut, kita kena lagi ambil ubat tersebut. Macam tu lah. Okay, tapi bakteria dan protozoa kita tak payah ambil vaksin ataupun kita tak payah ambil antiserum ataupun daripada susu ibu dan sebagainya. Okay, yang tu kita ambil yang bakteria dan protozoa ni kita just ambil antibiotik, ubat-ubat yang diberikan oleh doktor lah. Okay, sebab kita nak cegah saja supaya kita tak sakit time tu. Okay, macam juga demam dan sebagainya lah. Okay, sebabkan kalau demam tu sebabkan bakteria. Okay, so B yang paling tepat sebab sini kata kepentingan imunisasi. Okay, imunisasi. Boleh faham kenapa cikgu kata B? Kerana imunisasi ya. Kita nak membasmi. Membasmi tu maksudnya forever tak ada dalam badan. Ataupun mengurangkan. Just macam keimunan pasif yang antiserum tu. Mengurangkan saja. Okay. Okay, so kemudian C untuk mencegah penyakit-penyakit berbahaya daripada tersebar. Adakah betul ni? Untuk mencegah penyakit-penyakit berbahaya daripada tersebar. Contohnya macam corona ni. Betul lah. Imunisasi. Contohnya vaksin. Kenapa kita buat vaksin? Kerana untuk mencegah, betul tak? Kerana untuk mencegah penyakit berjangkit lah seperti coronavirus. Okey, sebab itulah kena ada vaksin. Kan, diorang semua sibuk, semua negeri, semua negara dah sibuk cari vaksin. Kerana siapa yang jumpa vaksin tersebut, okey, diiktiraf lah. Macam tu, okey. Bukan saja diiktiraf, okey, lagi satu pula boleh menjana pendapatan juga sebab kita boleh jual vaksin tersebut lah. So jawapan dia adalah B dan juga C. Boleh faham? Okey, so jawapan B atau C. Okey, kenapa? Okay, so soalan seterusnya nombor 6. Berikan satu amalan buruk yang boleh melemahkan keimunan badan seseorang dari segi. Okay, so sekarang contoh lah. Orang tu pemakanan dia
tak elok. Dia mungkin makan banyak fat, banyak lemak daripada yang sihat lah. So apa akan jadi kepada badan dia? Contohnya apa yang dalam macam mana? Bukan satu amalan. Okey, sorry, amalan. Apa yang dia buat, pemakanan dia tu. Dengan pemakanan dia. Tadilah cikgu cakap, dia makan banyak lemak. Sebab sini kata amalan. Maksudnya pemakanan dia tidak makan makanan yang sihat. Dia makan makanan yang banyak mengandungi gula ataupun lemak. Okay, so ni jawapan dia lah. Amalan buruk, so kita kena beritahu apa amalan dia. Apa yang dilakukan. Amalan tu apa yang dilakukan. Ya, makan makanan yang tidak seimbang. Okay, boleh? Tapi yang ni kan dia kata melemahkan keimunan. So kita katalah apa ni, memakan banyak makan makanan yang mengandungi gula yang berlebihan. Gula dan lemak. Gula je lah, gula. Ayat yang dia gula lah, gula yang berlebihan. Okay. Makan yang tidak seimbang. Okay, makan makanan yang tak seimbang boleh juga letak. Tapi cikgu perincikan lagi, cikgu jelaskan lagi, iaitu makanan tak seimbang tu dia makan banyak makanan yang bergula lah. Okay, banyak makanan bergula. Makan makanan yang banyak gula ni tak salah sebenarnya sebab badan kita pun perlukan gula juga. Tapi kalau berlebihan, itu akan jadi satu masalah. Kerana badan awak hanya perlukan, contohlah badan kita hanya perlukan tenaga 70% saja. Awak makan gula yang 100%, bukan 100, contohlah 200% daripada body awak. So that's why awak akan dapat penyakit macam tu. Okay? Okay, kemudian aktiviti fizikal. Apakah amalan buruk aktiviti fizikal yang menyebabkan orang tu boleh lemah keimunan badan dia? Aktiviti fizikal apa? Apa yang dia buat? Yang melemahkan keimunan badan dia. Aktiviti fizikal. Tahu fizikal? Fizikal yang awak buat. Badan awak buat. Luaran. Aktiviti fizikal iaitu kurang merokok. Itu gaya hidup. Merokok tu gaya hidup. Aktiviti fizikal menyebabkan awak melakukan dengan badan awak. Okay, so yang ni kita katakan sebagai kurang atau tidak bersenam. Itu aktiviti fizikal. Okay. Kurang atau tidak bersenam. Okay, manakala gaya hidup macam tadi Muzammil cakap merokok. Okay. So sini merokok ataupun lagi apa lagi? Contoh yang lain selain daripada merokok. Apa lagi? Gaya hidup yang tidak sihat. Okey, betul? Okey, kita kata sini kan, mengambil dadah tu betul sebenarnya. Kenapa tahu? Drugs tu adalah, dadah tu adalah ubat sebenarnya. Tapi kita kena cakap ayat yang betul adalah penyalahgunaan dadah. Means ubat tu salah guna. That's why kita kena katakan penyalahgunaan dadah. Tu ada faham? Sebab dadah sebenarnya adalah ubat, tapi dorang salah gunakan. Okay, dorang ambil untuk rasa khayal saja. Okay, supaya dorang dapat lupakan masalah dorang. Okay, so that's why sini kata penyalahgunaan dadah. Ataupun awak katakan minuman beralkohol. Okay, macam yang baru-baru ni terjadi kan. Ada satu pemandu mabuk, dia langgar kita punya apa? Ada kat berita. Okay, dia pemandu mabuk tu dia langgar kita punya barisan frontliner. Okay, punya polis. So polis tersebut maut di tempat kejadian. So itu pun adalah salah satu orang cakap apa, bukan saja melemahkan keimanan badan tapi juga mendatangkan keburukan kepada orang lain. Okay. Kalau dah minum alkohol sebenarnya tak boleh mandu sebab awak kan dah mabuk kan. Okay, so itu mungkin ada kesalahan kat situ lah. Okay, so sekarang ni berikan satu amalan baik. Okay, tadi kita katakan makan makanan yang mengandungi gula yang berlebihan. So apa yang kita oppositekan dia balik? Maksudnya untuk kebaikan. Apa yang patut kita lakukan?
Apa Muzammil? Tadi jawapan awak tu dah tepat dah. Apa yang perlu kita lakukan kat sini? Amalan yang baik iaitu ya, makan makanan yang seimbang. Okey. Makan pandai. Makan makanan yang seimbang. Okey, betul Rashmika. Okey. So sekarang ni aktiviti fizikal pula. Tadi kurang atau tidak bersenam. Jadi aktiviti fizikal yang sihat adalah kerap bersenam. Okey, kita kena nyatakan berapa kali. Okey. So kita katakan sini kerap pun boleh lah. Okey. Katakan bersenam atau bersukan setiap minggu. Macam tu. Okey, sekurang-kurangnya minggu, setiap minggu mesti ada. Okey. Ataupun awak kata 3 kali seminggu pun boleh. Kalau Muzammil nak cakap kerap bersenam pun boleh. Okey, sebab kerap tu pun menunjukkan bilangan. Bersenam ataupun bersukan setiap minggu. Okey, betul. Dan juga gaya hidup. Apa yang perlu kita lakukan supaya kita sihat? Gaya hidup kita? Terbalik je lah. Tidak merokok. Apa boleh katakan? Jadi tidak minum alkohol, tidak minum minuman beralkohol, ataupun dah boleh katakan tidak tidak menyalahgunakan dadah. Okay. Ya, betul. Beriadah pun boleh. Okay. Beriadah ataupun boleh katakan cukup tidur. Okay, beriadah pun boleh ataupun kata cukup tidur. Sebab kita kena tidur yang secukupnya. Okay, kita gunakan sebab tidur yang secukupnya. Sebab ada orang dia tak boleh tidur kan. So dia akan, sebab dia stres. Okay, sekurang-kurangnya 8 ataupun 4 jam. Kata 8 jam satu hari. Mesti tidur selama 8 jam lah. Okay, itu yang paling betul. Okay, boleh? Cikgu pergi soalan seterusnya. Ni senang je kan? Dia just awak keliru. Kalau tak tidur, okay, cikgu ada tengok ada satu dekat YouTube lah, dia buat eksperimen. Dia tak tidur selama 1 minggu, apa jadi pada badan dia? Okay, satu, dia tak boleh berfikiran waras. Maksud dia tu tak berfikiran waras. Dia tak boleh berfikir dengan betul. Tak, dia tak gila. Dia tak gila, cuma dia tak boleh, dia stay awake, cuma mata dia dah ada dark circle, dah ada mata panda dah. Lepas tu badan dia sangat lemah. Walaupun dia makan dan juga minum, okay, tapi dia sangat lemah badan dia. Macam dia kata dia nak makan pun rasa tak nak makan sebab badan dia sangat penat, exhausted. Okay, lepas tu satu lagi pula, dia rasa dia punya heartbeat tu pun lagi laju ke perlahan lah, cikgu lupa dah. Heartbeat dia rasanya, dia punya jantung berdegup dengan slow kot sebab dia dah penat. Lepas tu dia tak tidur untuk rehatkan otak dan juga badan dia. Dan badan dia selama 1 minggu bekerja macam tu. Lagi satu pula kan, dia tak boleh stay awake. Dia kena ada orang gerakkan dia. Okay. Salah satunya dia pergi minum kopi. Okay. Kopi pun bila dia minum hanya berapa jam je tahan. Lepas tu nanti dia akan rasa penat balik. Okay. So side effect dia banyak. Dan kalau orang tu macam tu, dia boleh rosak dia punya organ juga. Sebab dia paksa organ dia bekerja tanpa rehat. Kalau tak tidur, jadi. Okay, so sebab itulah kena tidur. Bila awak tidur, awak punya otak pun akan rehat. Bila otak awak berehat, esoknya awak pun akan refresh balik. Kiranya macam awak rasa fresh. Otak awak boleh berfikir dan juga lagi satu pula, otak awak akan simpan memori-memori yang awak ingat tu lah. Ataupun awak belajar. Kalau awak tak rehat, dia tak boleh simpan maklumat tu. So awak akan jadi pelupa. Okay? Itu jadi. So kalau awak nak lebih terperinci, pergi tengok kat YouTube. Ada je. Biasanya orang akan buat eksperimen macam tu. Nak uji diri dia orang lah. Buat eksperimen. Okay. So kita tengok praktis PT3 pula.
So penyakit merupakan satu keadaan yang luar biasa dan mengakibatkan ketidakselesaan kepada badan kita. Okay, bulatkan dua jenis penyakit berjangkit. Okay, penyakit berjangkit yang mana satu? Antara semua ni, okay. Muzamil kata cacar air dengan sifilis. Betul ke? Yang lain betul tak jawapan Muzamil? Dia kata situ cacar air dengan sifilis. Cikgu tanya yang lain. Yang lain betul tak jawapan apa Muzamil? Okey. Cacar air betul. Okay, chickenpox memang chickenpox memang jangkit daripada penyakit berjangkit. Kalau orang tu ada, awak sentuh badan dia, air daripada cacar tersebut awak sentuh, so awak akan dapat penyakit tersebut. Dan juga sifilis. Apa penyakit sifilis? Berkaitan dengan apa sifilis? Hubungan seks. Okey, hubungan seks. Sifilis ni hubungan seks, ya. Dia mungkin dia tak bersihkan diri dia. Okey, lagi satu pula dia mungkin buat seks secara rawak. Maksudnya dia banyak buat seks. Okay, so that's why dia dapat penyakit sifilis ni. Okay, serangan jantung tu disebabkan oleh diri sendiri. Makan makanan yang tidak seimbang. Ataupun mungkin dia merokok dan sebagainya. Okay, so serangan jantung boleh dapat. Okay, kemudian kencing manis pun sama. Disebabkan oleh pemakanan. Jadi ini adalah disebabkan oleh individu tu. Ataupun dia punya gaya hidup. Okay, serangan jantung dan juga kencing manis lah. Okay, tandakan right pada cara mencegah penyakit bawaan air. Okay. So cara mencegah dia. Penyakit yang dibawa oleh air. So nombor satu, mencampurkan klorin ke dalam sistem bekalan air. Adakah ini cara mencegah penyakit bawaan air? Kita letakkan klorin. Okay. Sorry. Okay, so B tadi mencampurkan klorin, betul tak? Kita letakkan klorin ke dalam tu. Okay, contoh dia yang ni, kita tengok dalam swimming pool. Swimming pool, dia letak klorin tak? Letak ke tak klorin? Letak. Kenapa dia letak? Supaya klorin ni dia adalah bahan kimia yang kalau kita letak kat situ, dia boleh menghapuskan mikroorganisma. Ya, betul. Itulah tujuan dia. Contohlah awak pergi swimming pool ataupun awak pergi taman tema air. Okay, awak boleh jamin tak orang yang datang kat situ semuanya sihat? Tak kan? Okay, contohlah ada satu tu orang tu dia ada penyakit kulit ataupun orang tu sersema. Lepas tu dia bersin dalam air tu dan ada himus dia kat dalam air tersebut. Awak pula mandi terminum air tersebut. Apa akan jadi? Okay, so sebabkan tu, okay, contohlah awak pergi mandi kat situ ataupun yang paling tragis sekali adalah orang tu kencing dekat air tersebut. Okay, so klorin ni mainkan peranan iaitu dia akan menghapuskan mikroorganisma tersebut. So air tersebut akan jadi lagi bersih. So awak takkan terjangkit. Tapi klorin ni kalau terlampau banyak pula apa akan jadi? Kulit awak akan rosak kerana klorin ni bertindak sebagai penghakis. Okey, penghakis. Sebab tu biasanya orang yang swimmer, atlet swimmer, awak perasan rambut dia akan semakin menipis kerana klorin tersebut boleh menyebabkan keguguran rambut. Betul lah tu Muzamil. Okey, rosak rambut. Ya, Khairul pun betul. Ya, rosak rambut. Okey, sebab rambut kita adalah protein. Memang klorin tujuan dia mikroorganisma kan adalah sejenis protein juga. So that's why kita punya rambut tu pun akan gugur juga. Okey, pandai. Itu teori dia lah. Kerana mikroorganisma kebanyakannya protein. That's why klorin ni memang tujuan dia untuk menghapuskan sebilangan protein bentuk mikroorganisma lah. Okay, that's why kita punya rambut pun akan gugur juga. Okay, betul. So nombor satu betul lah. Nombor satu betul. Syafi dengan Syahir okay? Boleh? Okay. Kalau ada soalan tanya cikgu Okey, nombor 2, tidak meludah merata-rata. Adakah ni cara mencegah dia?
Adakah cara mencegah dia? Okey. Sebenarnya tak. Bukan cara mencegah, tidak meludah merata-rata. Sebab kalau dia meludah pun, okey, kalau dia meludah pun, air tersebut takkan kena kita. Kecuali kalau kita bercakap. Kalau dia meludah, dia pergi tempat lain. So, kita tak sentuh pun tempat tersebut. So, tu bukan cara untuk kita mencegah dia. Okay. So, nombor 2 salah. Nombor 3, tidak berkongsi pakaian. Adakah ini cara mencegah untuk bawaan air? Ya, tak, bukan. Ini adalah cara mencegah apa ni? Penyakit bawaan apa? Apa tu Muzammil? Penyakit bawaan? Ya, bawaan sentuhan. Okey, bawaan sentuhan. Pandai. Okey, sentuhan. Okey, so nombor 3 pun salah. Nombor 4, mendidihkan air sebelum minum. Adakah cara dia? Okey, betul. Alright, ya. Yeah. Betul, pandai. Okey, macam air sungai ke apa ke kan, kalau awak nak minum sebelum tu kena didihkan dahulu. Kerana kita takut ada mikroorganisma yang tak sihat, boleh menyebabkan badan kita tak sihat lah. Okey, so kita pergi soalan seterusnya. Okey. Ini adalah carta pie. Carta pie ni menunjukkan tentang statistik punca kematian di negara A. Okey, so kita tengok statistik dia. Berapa orang yang paling banyak adalah serangan jantung. Okey, negara A ni banyak orang mati disebabkan oleh penyakit jantung. Kemudian diikuti dengan kanser iaitu 26%, kemudian kencing manis 18%, kemudian denggi 9%. Dan juga malaria 5%, yang paling sedikit adalah AIDS iaitu 2% sahaja. Okay, so apakah penyakit yang menyebabkan punca utama kematian di negara A? Okay, penyakit dia adalah yang paling banyak punca utama kematian iaitu serangan jantung. Betul. Sekarang ni dikata apakah penyakit yang menyebabkan punca utama? So, jawapan dia adalah serangan jantung. Okay, betul, serangan jantung. Okay, cikgu tak practice lah. Yang ni awak tahu kan, serangan jantung. Okay, so kita tengok pula ke soalan seterusnya. Okay, B. Carta pie berikut lengkapkan peta pokok di bawah untuk menjelaskan jenis penyakit. Okey, kita tengok sini. Dia ada dua, penyakit berjangkit dengan penyakit tidak berjangkit. Okey, bagi tahu cikgu dahulu penyakit berjangkit. Mana satu penyakit berjangkit? Okey, malaria, betul. Lagi? Sekejap. AIDS. Okey, AIDS. Okey, betul. Dan juga? Ya, denggi. Okey, betul. Cikgu tengah brain. AIDS. Oh, yalah, betul lah. AIDS memang penyakit berjangkit. Okey, betul lah. Okey. So, AIDS, malaria dan juga denggi adalah penyakit berjangkit. Okey. Kemudian penyakit tidak berjangkit adalah serangan jantung, kanser dan juga kencing manis. Okey. Tiga yang ni. Pandai. So, kita pergi soalan seterusnya. Okey. C pula, dia kata sini, berdasarkan carta pie di atas, berikan satu penyakit yang disebarkan oleh vektor. Okay, bagi mana satu penyakit yang disebarkan oleh vektor? Denggi, okey, vektor dia apa? Ya, nyamuk Aedes. Tapi sini dia tanya awak apa penyakit dia kan? So kita namakan denggi sajalah. Denggi dan juga malaria. Okey, awak boleh pilih antara dua. Denggi ataupun malaria. Sebab malaria daripada Anopheles. Manakala Aedes daripada nyamuk Anopheles, betul kan? Anopheles. Betul lah. Malaria Anopheles. Manakala nyamuk adalah demam denggi adalah daripada nyamuk Aedes. Okey, betul. Okay, so kita tengok soalan seterusnya nombor 3.
Okey, rajah berikut menunjukkan aras kepekatan antibodi dalam darah selepas mendapat 2 kali suntikan vaksin. Okey, tengok suntikan pertama terus melonjak, tapi tindak balas imunisasi pertama ni hanya sedikit saja. Tapi lepas suntikan kedua dia melonjak naik tindak balas imunisasi dia. Okey, so kita nyatakan apakah jenis keimunan ni? Keimunan pasif ataupun aktif? Keimunan pasif ke aktif? Aktif sebenarnya. Pasif kan ingat tak? Yang betul. Dia adalah aktif. Kalau pasif kan, misalnya yang ingat yang ni je. Apa tu cikgu bagi contoh anti-serum. Bila kena gigit ular, dia akan melonjak naik. Lepas tu akan turun balik. Time tu saja. So itu adalah keimunan pasif. Aktif maksud dia kita perlukan bahan lain, sumber lain untuk kita aktifkan balik antibody dalam badan. Kita aktifkan balik dalam badan. Pasif tak? Pasif tu kita ambil daripada sumber luar. Bantuan sumber luar. Macam tu. Okay. So aktif. Aktif apa? Buatan ke? Ataupun apa nama dia? Buatan ataupun semula jadi. Cikgu nak cakap natural lah. Okay. So keimunan aktif semula jadi ke ataupun buatan? Keimunan aktif ada dua kan? Semula jadi, buatan. Semula jadi kita dapatkan daripada susu ibu. Susu ibu. Ingat maksud dia masa kita bayi kita punya antibody tak kuat sangat. Kita perlukan susu ibu untuk tingkatkan lagi imunisasi badan kita. So itu semula jadi. Manakala buatan adalah vaksin, iaitu kita perlukan vaksin supaya antibody kita lagi kuat. Okay, so buatan. Betul. Okay, buatan sebenarnya. Boleh? Bezakan macam tu? Semula jadi kita dapatkan, bukanlah, tu susu ibu kan pasif. Demam campak, chicken pox, itu aktif. Aktif semula jadi. Cikgu pun keliru. Okay. Keimunan aktif semula jadi kan? Contohnya macam kita dapat chicken pox. Bila awak dapat chicken pox first time, lepas tu second time awak takkan dapat dah. Sebab dia dah ada print dalam badan awak. Kiranya dia tahu macam mana nak cegah. Lepas ni kita punya sistem badan, imunisasi badan dah tahu cara macam mana nak attack benda tu. Nak serang benda tu. Contohnya macam penyakit cacar air tu. Kalau dapat juga maksud dia imunisasi badan dia kurang. Orang macam tu. Ya, sebab ada kes 7 kali orang tu dapat. Kali ke-7 dia mati. Betul, ada juga macam tu. Tapi tu kes tu kan, orang kata 1 dalam 1000 lah ataupun 1 dalam 1,000,000. Tak banyak. Sebab semua orang memang antibody dia kalau awak kena je penyakit cacar air ataupun chicken pox, memang sepatutnya awak akan immune dah. Dah tak ada dah. Sebab kita punya badan dah tahu macam mana nak serang penyakit tersebut. Betul. Kalau dia macam tu kan, Khairul macam dia dah 2 kali kena, awak kena nasihatkan dia memang tak boleh dah dekat dengan orang yang ada cacar air. Sebab imunisasi badan dia dah lemah. Takut nanti kali ketiga pun dia boleh dapat. Orang macam tu. Tapi kalau macam awak, macam kita, okay, awak dekat pun tak ada apa-apa masalah. Sebab badan kita dah immune dengan penyakit tersebut. Okay, sorry cikgu pun kadang-kadang keliru juga. Pasif maksudnya kita dapatkan sumber luar kan. Tadi kan cikgu kata sumber luar kan. Betul tak pasif? So kita dapatkan daripada susu ibu. Yang macam aktif ni, semula jadi badan kita sendiri. Macam tu. Ingat macam tu Boleh? Okay, pasif kita dapatkan sumber luar. Tak apa, nanti awak login je balik. Okay, pasif dapatkan sumber daripada sumber luar. Sumber luar tu bantu kita untuk meningkatkan lagi keimunan badan. Tapi aktif maksudnya kita dapat semula jadi. Maksudnya kita punya badan yang semula jadi pulih daripada penyakit tersebut. Ataupun boleh menghalang daripada penyakit tersebut. Itu aktif. Cikgu pun kena ingat juga. Right? Boleh? Okay, kita tengok soalan seterusnya. Nyatakan perbezaan kepekatan antibodi dalam darah pada suntikan vaksin yang pertama dengan yang kedua. Okay. So sekarang ni dia kata kepekatan darah.
Okay, kenapa kita kata darah kat sini? Ingat tak kita punya imunisasi badan, siapa yang akan serang patogen ataupun mikroorganisma tersebut? Kita punya sel darah merah ke putih? Ya, sel darah putih, pandai. Jadi, bila kita demam je, sebab itulah bila awak demam, bila kita sakit, dapat penyakit, awak akan demam, panas. Betul tak? Badan awak akan panas kerana darah awak dah cepat regulate, dah cepat berjalan dekat badan awak supaya sel-sel darah putih tu boleh serang semua patogen yang ada dalam badan. Sebab tu awak rasa panas. Sebab darah awak berjalan dengan laju. Okay, sebab sel darah putih tu keluar. Betul, macam itulah. Kita kata macam ada war dalam badan. Ada peperangan dalam tu. Okay, betul. So sekarang ni dia kata sini, suntikan pertama tu, apakah tindak balas dia? Nampak tak dia kata sini kepekatan antibody dalam darah. So tindak balas dia, antibody tu ada ke tak dalam badan masa kita suntikkan dalam suntikan vaksin yang pertama? Antibody tu ada ke tak ada? Okey, betul. Ada. Okey, memang ada wujud. Cuma dia tidak dapat meningkatkan kita punya keimunan badan, aras kita tu. Okey, betul. So ada, cuma dia tak boleh, dia tak cukup kuat lagi untuk meningkatkan lagi keimunan badan kita. Okey, keimunan badan. Okey, ada 1 minit. Okey, nanti masuk balik